Dan di antara syarat lagi adalah dan tidaklah ia berpenyakit kurat walaupun sedikit. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau penyakit kurat walaupun sikit tidak dibolehkan sebab dia merosakkan daging tak jadi tak comel. Dan tidak bersangatang tempang. Kalau tempang sikit-sikit tak ada masalah. Kalau tempang banyak tak boleh. Tempang kecok tak boleh lah. Dia banyak sikit, ukuran dia lagu mana? Ukuran dia kena tengok. Dia kawang dia, kalau dia jalan dengan kawan dia tinggal daripada kawang. Kalau tinggal daripada kawang, jadi tak boleh lah. Kalau tak tinggal tak apa. Tinggal sikit-sikit tak masalah lah. Kawang tu 3 kilometer dia duduk belakang lagi. Jadi dia nak ke sapa tu lambat. Dah kawang nak pergi tempat rupu. Orang sapa dah makan dah. Dia dah sapa lagi. Jadi tak makan lagi. Dia sapa lewat. Sapa sejam lepas tu baru boleh makan. Kawan dia kenyang balik. Dia tengok kawan dia balik. Dia pun balik juga. Jadi tak nak kenyang molek. Jadi akhirnya tak gemuk molek. Sebab itulah tidak dibolehkan. Tepang sikit-sikit tak ada masalah. Dan tidak bersangatan kurusnya. Allahu Rabbi nampak monggeng saja. Tulang rusuk boleh buat kereta. Tu tak boleh lah. Tuang hok jaga tu memang Allah nyaknya jaga, pelera lembu memang pelera sungguh dia. Tak boleh makan langsung. You puasa semua lembu. Dia buat lembu zuhud macam dia kau. Okey, tu tak boleh. Dan tidak gila. Lembu gila. Tapi gila ni hak yang menyebabkan benda sampai kuruh badan dia. Kalau misalnya gila dia makan banyak tubuh besar tak ada masalah. Dan tidak buta. Dan tidak buta sebelah. Dan tidak juga sakit dengan penyakit yang merosakkan dagingnya. Banyaklah dia lembu ni kadang-kadang dia berulat. Dia kalau luka sikit, kalau dia jaga molek berulat. Berulat tahu berulat. Allah Rabbi. Dan tidak hilang atau terpotong sesuatu daripada telinganya walaupun sikit. Jadi kalau sikit terpotong daripada telinga walaupun sikit tidak dibolehkan. Dia gini. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, lembu ada kan, lembu biasa ni lembu tek ada tek di telinga dia. Kalau sekiranya tek saat itu tidak menghilangkan isi tak ada masalah. Hanya dia belah saja, masukkan. Tapi kalau menghilangkan isi copeng tak ada, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Namun ada pandangan yang mengatakan boleh. Dalam masalah ni ada khilaf. Tapi sebaik-baiknya tidak dilaksanakan ibadat korban dengan lembu hak yang hilang satu bahagian daripada telinga. Kerana di antara perkara hak yang dilarang oleh Rasulullah adalah kita melakukan ibadat korban dengan mashquqah al-udhun. Binatang hak yang terbelah telinga. Itu disebut dalam hadis. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dikata kalau terbelah telinga, kalau tidak hilang isi, hukumnya adalah makruh sahaja. Tapi tetap memadai. Itu hak yang sebaik-baiknya. Baik. Seterusnya kita berhenti dalam pukul 11.30. Lepas tu kita buka soal jawab. Kalau lebih kurang dalam 20 minit lagi. Seterusnya kata dia, mana lagi? Dan tidak hilang ataupun terpotong sesuatu daripada telinganya walaupun sedikit. Ataupun hilang atau terpotong sesuatu daripada lidahnya. Ataupun kantung susunya. Ataupun punggungnya. Dan juga tidak juga sesuatu yang zahir daripada pehanya. Hak bahagian luar. Kalau hak dalam sikit-sikit tak ada masalah. Sebab bahasa dia dah lembu, dia kabak situ, luka situ, cala situ. Itu biasa dah nama dia dah. Hak dalam, hak luar ni sikit-sikit tak apa. Jangan banyak. Dan tidak hilang gigi-giginya. Bergocah sampai ke berembah buat dia sampai ke habis luruh gigi, itu tak boleh. Kalau bos sebatang, sebatang je. Gangster sebatang je. Hilang gigi, itu tak ada masalah. Sampai ke hilang habis licin gigi, itu tak boleh. Baik. Boleh kita tengok nombor 12. Tiada kecacatan pada haiwan korban seperti berikut. Tiada penyakit kurat, tidak tempang yang bersangatan, tidak terlalu kurus sehingga menampakkan otot. Binatang sebegini tidak boleh dijadikan binatang korban. Tidak gila, tidak buta sama ada kedua belah mata ataupun sebelah mata. Tidak sakit dengan penyakit yang boleh merosakkan dagingnya. Jika sakitnya sedikit tidak menjadi masalah. Namun jika banyak sehingga merosakkan daging seperti daging menjadi busuk atau sebagainya, biru, ketu daging, maka tidak boleh dijadikan binatang korban. Tidak hilang walaupun sedikit daripada isi telinga. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jika binatang itu ditindik telinganya, maka perlu dilihat sama ada tindik tersebut menghilangkan isi telinga atau tidak. Yang pertama, jika hilang, maka tidak memadai untuk dijadikan binatang korban walaupun sedikit saja menurut mazhab ini. Meskipun begitu, masih ada ulama fiqh yang berpendapat ia memadai untuk dijadikan korban kalau sedikit. Yang keduanya, jika tidak hilang seperti tindik yang tidak membuangkan isi telinganya, maka ia memadai untuk dijadikan binatang korban. Sebagai contoh, binatang itu dibelah telinganya kemudian dimasukkan penanda padanya. Namun proses sedemikian tidak pun menanggalkan isi telinga. Hukum ini juga terpakai pada binatang yang ditindik hidungnya. Sama je lah masalah tu. Tidak terputus lidahnya walaupun sedikit. Jika terputus maka tidak memadai untuk dijadikan binatang korban.
Tidak terputus kantung susunya. Jika terputus maka tidak memadai untuk dijadikan binatang korban. Tidak hilang papang punggungnya. Tidak hilang sesuatu yang zahir daripada pahanya. Jika ia tersembunyi maka tidak mengapa, bahagian dalam. Namun jika zahir kelihatan hilang dagingnya maka tidak memadai untuk dijadikan binatang korban. Teruk sangat hilang. Siapa tengok separuh paha tinggal. Baik. Tidak hilang gigi-giginya. Jika tercabut sedikit maka tidak menjadi masalah. Namun jika hilang banyak gigi kerana tercabut atau terlalu tua maka tidak memadai dijadikan binatang korban. Baik. Satu lagi masalah. Lembu hak yang dikasih. Dia cara kasih ada orang hak yang dia kacik salurang dia. Kasih tahu ke kasih? Kasih. Jadi ndawang terus lembu. Jadi lembu tengok benda dia panggil benda? Mandu. Betul mandu. Ikutlah tak istilah benda pun. Baik, lembu yang dikasih sama ada kasih kacik atau pecah batu tak kira lah. Lembu tersebut boleh dijadikan ibadat korban. Walaupun hilang batu dia, tak ada masalah. Kerana hak yang hilang batu dapat diganti dengan gemuk tubuh. Ya lembu kalau misalnya orang nak gemuk orang kasih lah. Dia dah kasih dah tengok dah tengok tina macam tengok tiang aja. Cara kemakan tina lalu makan aja dah. Dah kena kasih dah. Kalau tak kasih Allah Rabbi lalu tina kamu makan terus. Nak tina boh dia bunyi. Baik, jadi akhirnya jadi guru. Jadi lembu hak yang kasih tidak cara dah ke tina, tidak cara ke makan aja. Maka daging dia semakin bertambah, maka daging hak yang bertambah tu dapat mengganti tempat hak yang hilang daripada batu dia. Baik. Sama juga lembu hak yang diciptakan satu batu. Sutir je batu lembu. Boleh, tak ada masalah. Dan ni soalan-soalan hak yang biasa diajukan oleh orang. Soalan hak yang top rai. Ustaz, sedar-sedar orang mari lembu alik siang tengok ada sutir batu Ustaz. Tapi lembu ni nawang sutir batu boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada dua-dua pun tak ada masalah. Baik. Katanya niat korban. Sebagaimana yang sedia maklum, niat adalah perkara asas bagi setiap ibadat yang hendak dilakukan. Nanti kita baca luar dulu. Dan berniat tadhiyah itu ketika sembelih ataupun sebelumnya. Jadi di antara perkara yang penting dalam melaksanakan ibadat korban adalah niat. Niat kena ingat, kita niat mesti setelah daripada kita beli binatang. Kalau tak beli lagi, tak boleh niat. Mesti kita kena beli binatang. Macam orang yang nak rebang luar negara. Saya niat dah Ustaz, masa saya bayar pitih ke wakil. Padahal wakil tak beli lagi barang. Niat dah situ. Dah mau niat nak melem dia. Barang tak ada lagi. Dia kena niat setelah daripada beli. Sebab itulah cara paling selamat adalah orang yang nak korban luar negara, wakilkan kepada orang tersebut, orang yang buat urusan korban di luar negara, wakilkan. Wakil beli binatang tersebut, wakil niat, wakil sembelih dan wakil bahagikan daging tersebut. Kena wakil belaka. Dan kita nak niat macam mana? Sedangkan niat adalah di antara syarat kepada pelaksanaan ibadat korban. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi kena niat setelah daripada binatang tu ada. Kalau binatang tu ada, kita nak niat dia. Beli dah binatang, milik kita dah. Baru kita niat. Tu kita kena penting ah. Sebab kadang-kadang ada sebahagian bukan semua, makna kata semua. Ada sebahagian daripada hak yang melakukan ibadat korban di luar negara tidak mengambil cakna dalam hukum hakam. Tapi ramai para asatidah hak yang buat ibadat korban di luar negara memang ambil hukum. Ada sebahagian buat korban luar negara hanya semata-mata untuk mencari keuntungan sahaja. Bukan tak ada cara dah hukum hakam. Ada cara yang penting ada keuntungan. Tapi bukan semua lah. Tapi ramai para asatidah yang buat memang ambil berat masalah ni. Ambil berat cara bak wakil pun semua sekali. Dia masa dia dah. Dia Allah Rabbi. Kalau kita nak cakap bak lagu ni jadi panjang kan? Kalau nak cakap bak lagu ni. Cuma secara ringkasnya, bukan semua badang yang buat korban luar negara ambil berat tentang hukum hakam. Ambil berat tentang hukum hakam. Tapi apabila kita buat, kalau jadi korban pun dapat pahala sedekah. Tak apalah, dapat juga pahala sedekah. Cuma kita nak buat gebang, biar cukuplah syarat-syarat gebang. Maksudnya kena pastikan cukuplah. Kena niat. Niat boleh kita niat setelah daripada lembu saat itu kita beli dah. Kalau tak beli lagi nak niat dia masa bayar pitih. Masa bayar pitih tak beli lagi. Kaya beli lalu dah. Mana beli lalu dah? Tak beli lagi. Nanti rupa-rupa sampai sana cari lembu baru beli. Kita nak niat warna barang tak ada lagi. Itu perlu kita kena ambil berat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan orang yang nak buat
korban di luar negara jangan hanya semata-mata melihat kepada keuntungan, bahkan kena tengok juga kepada masalah ni. Allah Rabbi, ada sebahagian daripada sahabat ana, daripada para asatidz, ana tak kabalah Ustazah Terengganu lah. Dia tambuh masuk dalam menjadi wakil kepada ni adalah semata ni masalah hukum hakam ni. Allah Rabbi, dia tak mau masuk masalah hukum hakam ni. Padahal ada keuntungan kalau masuk. Dia tak mau masuk kerana hukum hakam ni. Tapi kena ingat, hamba bukan kata secara keseluruhan. Ada sebahagian daripada orang yang buat memang dijaga hukum hakam. Baik. Tapi ada sebahagian daripada badan yang buat korban luar negara tak jaga masalah ni. Jadi nyaknya kepada orang yang nak buat korban, hakikatnya hasrat untuk buat korban tidak tercapai kerana tidak cukup syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Itu perkara yang penting, yang perlu kita kena ambil tahu. Jadi di antara syarat korban adalah mesti kena berniat berpandukan kepada hadis innamal a'malu binniyat. Patu di manakah waktu boleh kita niat dan berniat tadhiyah? Itu ketika sembelihan ataupun sebelumnya. Di masalah niat korban, boleh kita niat masa nak sembelih. Jangan niat lepas daripada nak sembelih. Niat masa nak sembelih. Lepas tu niat sebelum daripada nak sembelih. Dia biasa dalam mazhab Imam Syafi'i, semua ibadat tempat niat adalah pada permulaan ibadat. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada bincang berkenaan dengan mahallun niyah. Dia berkenaan dengan zamanun niyah. Masa niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam bab niat dia ada 7 perbincangan. Haqiqatun, hukmun mahallun wa zaman, syartun kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Warna jadi lapang Mende haqiqatun, hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7. Di antara perbincangan dalam bab niat adalah masa niat. Di manakah masa niat? Mazhab Imam Syafi'i masa niat adalah permulaan setiap ibadat. Melainkan 3 ibadat ni tidak disyaratkan pada permulaan setiap ibadat. Yang pertamanya puasa. Yang keduanya zakat. Yang ketiganya korban. Korban boleh niat sebelum daripada melaksanakan ibadat korban. Jadi pisah tak tekok lagi kita niat dah boleh. Cuma di sana ada pula khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Adakah boleh sebelum daripada masuk waktu sembelih ataupun kena niat selepas daripada masuk waktu sembelih? Ada khilaf pula. Dia bilakah masuk waktu sembelih? Apabila berlalunya tempoh 2 rakaat sembahyang setelah daripada matahari naik dan tempoh 2 khutbah hari raya. Baru masuk waktu sembelih. Adakah mesti kena niat setelah daripada masuk waktu sembelih ataupun boleh niat sebelum daripada masuk waktu sembelih? Esok nak raya, kita beli dah, kita niat dah hari ni, boleh ke tak? Ataupun mesti kena niat selepas? Pandangan yang lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, lebih cermat adalah niat setelah daripada masuk waktu sembelih. Atau pandangan yang lebih berhati-hatilah. Lebih baguslah kita amalkan walaupun ada pandangan yang mengatakan boleh niat sebelum daripada tu. Dan berniat tadhiyah itu ketika sembelih ataupun sebelumnya. Niat korban sebagaimana yang sedia maklum, niat adalah perkara asas bagi setiap ibadat yang hendak dilakukan. Dalam erti kata lain, satu-satu ibadat yang dilakukan mestilah diniatkan ketika hendak melakukannya, melainkan beberapa ibadat yang dibolehkan berniat sebelum melakukannya, iaitu puasa. Puasa boleh kita niat pada malam hari. Sedangkan permulaan ibadat puasa ketika keluar fajar. Okey. Yang keduanya zakat. Zakat boleh kita niat sebelum daripada kita beri. Dia zakat ni atuz zakah kan? Atu kan? Atu maknanya atu beri. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Apa dia ita? Beri. Nak kata beri mesti kena ada penerima. Bila kita melaksanakan zakat, ketika kita beri ada penerima. Situ adalah pelaksanaan zakat. Kata ulama boleh kita niat sebelum daripada tu. Kita kira duit kita, ada dalam 3 juta sebagai contoh. Maka kita pun tahu, okey, ni zakat 2.5%. Ni zakat hak yang wajib bagi aku. Situ kita niat dah. Lepas tu kita khabar korang. Dek, tolong ambil ni, kita khabarkan anak kita hak nombor 3 sebagai contoh, nombor 4 ke dah kira lah. Ambil ni, ke pak cik hak yang belakang hak susah. Zakat ayah. Ya niat dah pada tak lagi boleh kata ulama dalam bab zakat. Yang ketiganya korban. Korban boleh niat sebelum daripada melaksanakan ibadat korban. Cuma ada satu korban yang tidak dia gini. Dia ibadat korban boleh kita niat sebelum dan boleh kita niat masa kita nak sembelih. Boleh niat sebelum dan boleh kita niat masa nak sembelih. Dia ada ibadat korban tidak disyaratkan niat.
iaitu ibadat korban nazar yang kita ta'yinkan pada mula-mula. Lembu ni aku jadikan binatang, wajib atas aku melih. Aku nazar aku nak melih lembu ni. Maka kata ulama, nanti melih dak niat pun tak apa. Walaupun hak yang paling afdal niat pula. Sebab memada dah niat korban ketika dia bernazar, ketika dia mentakyinkan lembu tersebut. Baik. Tapi kena ingat nazar hak yang muayyanah, hak yang mula-mula. Jangan nazar fi zimmah, jangan wajib kerana al-ja'li. Sebagaimana yang sedia maklum, niat adalah perkara asas bagi setiap ibadat yang hendak dilakukan. Dalam erti kata lain, satu-satu ibadat yang dilakukan mestilah diniatkan ketika hendak melakukannya. Melainkan beberapa ibadat yang dibolehkan berniat sebelum melakukannya, iaitu puasa, zakat dan korban. Dibolehkan berniat korban pada dua tempat, iaitu sebelum menyembelih, yang keduanya semasa hendak menyembelih. Niat bagi ibadat korban juga boleh dilakukan, diniatkan sendiri ataupun diwakilkan kepada penyembelih. Kita nak suruh orang tolong niat untuk kita pun apa, nak suruh orang kita niat diri pun apa, nak wakil ke orang pun apa. Jadi kita suruh orang melih binatang kita wakil melih, tapi kita nak niat boleh. Kita wakil dia melih, kita suruh dia niat pun boleh juga. Suruh orang lain niat pun apa, orang suku sakat, tolong niat boleh juga. Kita nak niat diri pun boleh. Adakah mesti kita niat syarat binatang tu ada depan? Tak semesti. Tidak semesti syarat binatang ada depan. Yang penting binatang tu milik kita, maka boleh kita niat. Jadi kadang-kadang ada juga peserta di lambat mari. Kita orang melih ni banyak tempat kita nak melih, banyak tempat kita nak melih. Orang sini jepuk kita, sini jepuk kita. Tiba-tiba ada setempat buat lambat, jeng lalu orang nunggu pula. Kita nak cepat nak orang ni. Kita kata dah cukup lagi bahagian ni, dah cukup. Apa buah? Dia kata ada seorang lagi nak mari. Telefon kejap. Telefon kata, "Allah, orang puang ustaz. Lambat duk siap rumah pula Duk solat tu solat ni. Allah tambahlah pula." Okey gini main telefon. Kita cakap, "Mocik niat ataupun makcik wakil kepada hamba niat, lepas tu wakil kepada hamba benda melih untuk makcik. Makcik nama benda, dia bawa nama. Okey, beres, selesai. Okey, tu cara dia. Bukan mesti dok niat kena tengok binatang dulu, kena belek dulu, kena cium dulu binatang baru boleh niat. Bukan. Allah Rabbi. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ada benda-benda yang dibuat pelik. Jadi jeng kita. Masa bayar bahagian niat. Okey, masa kita bayar bahagian kita akad jual beli memadai kita niat. Kita kena memadai kita niat atas pandangan sebahagian daripada ulama setelah daripada kita buat akad jual beli. Kalau kita belum lagi akad jual beli, maka barang tu belum lagi milik kita. Lepas daripada akad jual beli, barang tu milik kita, atas pandangan sebahagian ulama boleh dah kita niat. Namun macam kita khabar, hak sebaik-baiknya kita niat setelah daripada masuk waktu sembelih. Hak tu yang paling baik. Kerana di sana ada sebahagian ulama kata tidak sah niat melainkan setelah daripada masuk waktunya. Tak masuk waktu tak sah lagi. Ada dua pandangan di sini. Tapi ada pandangan yang kedua kata sah. Standby. Niat dulu. Dan anda pernah melih satu tempat, tuang dia dak akad jual beli lagi. Dak akad jual beli lagi. Siapa melih dah. Tapi tuang dia mujur. Tuang dia jenis orang mudah kira. Tak apa Ustaz. Bayar agak dia bayar juga. Lepas tu daging tak apa, buat balik dok rebang pun boleh makan daging kok. Ada penuh siapa. Tuang dia orang puang bukan orang lelaki orang puang. Allahu Rabbi, lambat sungguh. Sudah nak awal ni, kita melih dah orang perebah. Kita tak tahu nanti orang suruh kita melih, orang wakil kita melih, kita makan melih aje. Dah wakil melih, dia wakil niat lain, wakil melih lain. Dah orang dak suruh wakil niat, orang suruh melih. Perebah melih aje, lepas tu baru tahu ada seorang lagi dak bayar lagi. Dah nak buat wan ni. Dalam perjalanan lambat siapa? Makan nasi dagang dulu tak rumah. Katanya sikit lagi tak edang juga bab akikah. Biarlah.